Okey, Assalamualaikum. Saya Abdul Al-Hafiz bin Mamat, pelajar Open University untuk program Mechanical and Electrical System in Building, semester Mei 2020. Dalam video ini, saya akan membentangkan topik yang diberikan di dalam assignment saya untuk mereka bentuk bangunan hijau. Untuk keperluan assignment ini, saya hendaklah menerangkan prinsip reka bentuk bangunan hijau. Seterusnya, saya juga perlu membincangkan strategi-strategi dalam membentuk bangunan hijau untuk mencapai setiap objektif yang berikut. Objektif yang berikut adalah kecekapan tenaga, kecekapan air, kesihatan penghuni dan produktiviti, dan akhirnya pengurangan sisa pencemaran dan kemerosotan alam sekitar. Sekarang kita ke prinsip reka bentuk bangunan hijau. Untuk pengenalan, green architecture muncul sebagai trend atau gerakan baharu dalam perancangan bangunan dan bandar, terutama sejak munculnya pertubuhan PBB. Brundtland Commission tahun 1987 tentang pembangunan berkelanjutan Sustainable Development. Pembangunan berkelanjutan ini diterjemah sebagai development that meet the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own need. Menurut Brenda dan Robert Weil dalam bukunya Green Architecture, Design for a Sustainable Future, ada 6 prinsip dasar dalam merancang Green Architecture, iaitu yang pertama, conserving energy. Ini adalah mengurangkan penggunaan bahan bakar atau kuasa elektrik di dalam penoperasian bangunan dan cara beralih menggunakan kuasa alam semula jadi di sekitar lokasi bangunan. Contohnya adalah kuasa matahari, yang ini dapat menjanakan tenaga solar dan pencahayaan. Yang kedua adalah working with climate. Yang ini reka bentuk bangunan haruslah berdasarkan iklim setempat atau selari dengan kedudukan tapak bangunan yang akan dibangunkan. Untuk yang ketiga adalah mengurangkan kebergantungan pada sumber baru. Mereka bentuk dengan meminimumkan keperluan sumber alam agar alam atau tenaga sumber tersebut tidak habis dan dapat digunakan pada masa akan datang. Yang keempat pula, mesra alam. Bangunan yang dibina haruslah tidak memberi kesan yang buruk pada tapak asal dan sekitarnya, walaupun terpaksa merubah beberapa perkara asal, tetapi ianya haruslah dalam kuantiti yang sangat minimum. Untuk yang kelima adalah mesra pengguna, yang ini mengambil kira semua keperluan pengguna atau kaki tangan di dalam bangunan tersebut. Dalam Design for Environmental Sustainability oleh Vizzoli dan Manzini, disebutkan beberapa kriteria perancangan bangunan. Di antaranya adalah seperti pertama, mengurangkan penggunaan bahan, yang ini meminimumkan kebergantungan terhadap
bahan seperti menggunakan dengan cara yang terbaik dan tidak membazir, mengurangi sampah dan sisa serta merancang dengan penjimatan tenaga. Untuk yang kedua adalah mengurangkan penggunaan kuasa, yakni mengurangkan penggunaan kuasa dalam proses pengeluaran, pengangkutan dan penyimpanan. Seterusnya adalah mengurangkan pelepasan toksik, yakni pemilihan bahan atau material dan sumber tenaga yang tidak beracun. Seterusnya adalah sumber tenaga baharu dan lestari, yakni pemilihan material dan sumber daya tenaga baharu yang tidak memberi kesan yang teruk kepada persekitaran alam. Untuk yang seterusnya adalah mengkaji untuk meningkatkan jangka hayat bahan. Melalui perancangan dan kajian yang terbaik, dapat memanjangkan tempoh atau jangka hayat bahan yang digunakan untuk pengeluaran produk. Seterusnya kita ke topik yang kedua untuk membincangkan strategi dalam reka bentuk bangunan hijau. Prinsip pembinaan bangunan atau arkitektur hijau haruslah berkesan dalam penggunaan kuasa dan sumber alam. Jika begitu, bagaimana kita ingin mengetahui jika bangunan atau rancangan bangunan telah mematuhi prinsip-prinsip hijau tersebut? Dalam hal ini, piawaian dan penanda yang tepat perlu digunakan sebagai panduan dalam merancang atau mengukur peringkat kehijauan sesebuah bangunan. Beberapa piawaian pengukuran tahap kehijauan sesuatu produk perencanaan telah pun digunakan pada beberapa negara. Di antaranya adalah: pertama adalah BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Dengan kaedah piawaian BREEAM ini, pengukuran hijau untuk bangunan di Eropah. Ianya dirumuskan kali pertama pada tahun 1990 oleh Building Research and Establishment, BRE. Parameter pengukuran hijau meliputi kepada 10 aspek, iaitu: pertama, sumber kuasa, yang merangkumi sumber kuasa di dalam perindustrian dan penjanaan gas CO2 yang dihasilkan. Kedua, pengurusan, merangkumi kemahiran dan kebijaksanaan dalam pengurusan tapak atau bangunan. Ketiga, kesihatan dan kualiti kehidupan, merangkumi kadar kebisingan, pencahayaan dan tahap kualiti udara. Yang keempat, kenderaan komersial dan pengangkutan, terkait dengan pencemaran udara dari pembebasan gas yang berbahaya seperti CO2. Seterusnya, air, terkait dengan kaedah penjagaan dan kecekapan penggunaannya. Keenam, bahan, terkait dengan kesan daripada bahan yang terkandung pada bahan binaan. Yang ketujuh, pembaziran dan penyalahgunaan, terkait dengan proses pengendalian dan pembinaan yang cekap. Yang ke-8, pengurusan tanah, meliputi jenis tapak dan keadaan asalnya. Yang ke-9, pencemaran, mengetahui tahap pencemaran udara dan air di sekitar bangunan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah ekologi, meliputi nilai ekologi, konservasi dan peningkatan kualiti tapak dan persekitaran. Daripada kaedah ini, ke-10 aspek tadi akan dinilai dan penilaian dibuat dalam bentuk rating, iaitu good, very good dan yang tertinggi adalah excellent.
dan ada juga yang outstanding. Sekarang saya telah selesai membincangkan keperluan tugasan saya. Dengan ini, sekian, terima kasih.